Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Habis kat situ. Okey, ni kes Najib dulu. Kita bawa kes Najib. Tak nampak bukti 120 juta USD dalam akaun Najib dikembalikan ke Tanah Merah. Pakar pemulihan aset rentas sempadan yang berpengkalan di Kepulauan Cayman memberi keterangan bahawa dia tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta USD yang mengalir ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Najib Razak telah dikembalikan kepada Tano Finance Corporation. Menteri memberi keterangan melalui Zoom dari Kepulauan Cayman petang ini. Angela Backhouse memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur demikian semasa pembicaraan kes SRC International berjumlah 1.18 bilion atau 5.5 bilion terhadap Najib. Ini kes lain Yang 1MDB lain, SRC yang 250 juta lain, yang ini 5.5 bilion ni kes lain. Semasa pembicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz, saksi bagi plaintiff SRC berkata, dia juga tidak melihat bukti bahawa 120 juta itu merupakan sebahagian daripada 620 juta yang mengalir keluar dari akaun Najib ke Malaysia, di Malaysia ke akaun Tano di Singapura. Dia menjawab soalan semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib, Havinder Rajit Singh, yang menegaskan bahawa 120 juta itu merupakan sebahagian daripada 620 juta yang dikembalikan. Havinder Rajit berkata, saya akan mencadangkan kepada anda bahawa dana 120 juta telah dikembalikan kepada Tano melalui penebusan. Backhouse kata, saya tidak melihat apa-apa yang dikembalikan. Saya tidak melihat 120 juta dikembalikan. Anda nampak 620 juta tu kan? Kata Peguam Najib. Saya mencadangkan kepada anda bahawa 120 juta dalam akaun Najib adalah sebahagian daripada 620 juta yang kembali ke Tano pada 2013. Backhouse kata, saya tidak melihat bukti itu. Antara pelepasan yang diminta oleh SRC melalui tuntutan mahkamah ialah Najib membayar balik 120 juta US dollar dana firma milik kewangan diperbadankan yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bekas Perdana Menteri. SRC juga menyaman Najib untuk membarang balik 4 bilion pinjaman daripada KWAP kepada syarikat itu yang didakwa telah diselewengkan. Sementara itu, Backhouse memberi keterangan bahawa dia tidak pasti sama ada ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe berada di belakang beberapa entiti luar pesisiran dalam penyelewengan 4 bilion. Dia berkata kebanyakan entiti luar pesisiran ini kemudian seorang lagi buruan, Eric Tan, sebagai pemilik beneficiary-nya. Eric Tan, Joe Low. Dia kemudian disoal siasat oleh Havinder Rajit sama ada Low terlibat dalam entiti luar pesisiran ini. Saya tidak pasti Low adalah individu yang mengawal segala-galanya, kata Backhouse. Laporan DOJ mendakwa Low dan beberapa sekutunya seperti Tan terlibat dalam penyelewengan wang daripada SRC dan 1MDB melalui penggunaan beberapa entiti luar pesisiran seperti Blackstone Asia Real Estate, Pana and Blackmore Commodities Global Limited. Tan, gambar SRC didakwa sebagai pemilik beneficiary Blackstone dan BlackRock. Backhouse memberi keterangan bahawa analisisnya terhadap dokumen yang diberikan kepadanya oleh PricewaterhouseCoopers dalam kapasitinya sebagai pelidikuasi entiti luar pesisiran menunjukkan Tan sebagai pemilik berdaftar firma berkenaan dan bukannya Low. Antara entiti yang diupah sebagai pelidikuasi ialah SRC BVI British Virgin Island yang didakwa menerima aliran masuk berbilion ringgit
dana SRC yang berpangkalan di Malaysia sebelum diagihkan kepada syarikat dan individu lain. Semasa disoal oleh Havin Derjit, Barkhaus berkata laporan DOJ dapat mengaitkan hubungan antara Loh dan entiti luar pesisiran. Dia kata Barkhaus berbeza berbanding analisanya kerana ditahat kepada analisa dokumen keuangan yang ada padanya. Pengarah urusan Quantum International juga yang berpangkalan di Cayman berkata dia tidak menemu bual mana-mana pengarah SRC yang berpangkalan di Malaysia berhubung urus niaga ini kerana analisanya terhad kepada dokumen keuangan dan korporat. Pembacaan kes sivil ini berlangsung di hadapan Hakim Ahmad Fairuz. Dalam tindakan sivil itu, SRC mendakwa bekas Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan Najib telah melakukan penipuan pelanggaran tugas sebagai penasihat emeritus syarikat ketika itu. Dakwaan SRC dikaitkan dengan penyalahgunaan 4 bilion pinjaman yang diterima daripada KWAP, kumpulan wang amanah pencen. KWAP ni kumpulan wang amanah pencen 2011 dan 2012. Melalui tuntunan mahkamah itu, SRC menuntut ganti rugi, am dan taladan serta faedah kos yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Sivil. SRC memohon pengisytiharan bahawa Najib perlu bertanggungjawab untuk mengambil kira kerugian firma MOF Incorporated akibat dakwaan pelanggaran tugasnya. Pelantik juga memohon perintah supaya Najib membayar balik kerugian 1.18 bilion US dollar serta membayar balik 120 juta US dollar yang didakwa diterima bekas Perdana Menteri itu. Berbeza dengan kes SRC sebelum ini, kes SRC sebelum ini adalah kes kriminal, kan, melibatkan 250 juta dan Najib sudah didapati bersalah, dipenjarakan 12 tahun, dikurangkan kepada 6 tahun dan 210 juta denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit denda. Yang ini SRC adalah saman sivil oleh syarikat SRC terhadap Najib di atas penyelewengan, pertama penyelewengan 120 juta US dollar dan juga 1.18 bilion US dollar serta dakwaan SRC bahawa Najib telah pun, kalau saya baca tadi, penyalahgunaan 4 bilion pinjaman yang diterima daripada KWAP antara 2011 dan 2012. Pada waktu itu, Najib telah meluluskan penggunaan kumpulan wang amanah pencen sebanyak 4 bilion untuk tujuan pelaburan di dalam SRC. SRC mendakwa bahawa wang tersebut tidak dapat atau tidak diterima dalam jumlah yang sepenuhnya. So, kes ini masih berjalan dan kita tunggu nanti apa kata mahkamah. Right.